Hai, nama saya Mak Firas bin Sarudin. Nombor pendaftaran 14 DPR 22F 2001. Assalamualaikum, nama saya Mak Faris bin Sazali. Nombor pendaftaran 14 DPR 22F 2004. Okey, nama Luqman Al-Hakim bin Abdul Latif dan 14 DPR 22F 2011. Hai, nama saya Buldani bin Abdul. Nombor matriks adalah DPR 22F 2029. Okey, tajuk kita hari ini adalah membincangkan peranan masjid sebagai pusat pendidikan pada zaman Rasulullah. Let's go. Apa benda ni? Macam menarik je. Apa ni? Peranan masjid sebagai pusat pendidikan dalam pada zaman Rasulullah. Apa benda tu? Daus. Kawan! Mai dulu. Kawan, awak apa khabar? Baik. Saya baik, awak apa khabar? Saya baik juga. Mai dulu. Ada benda yang nak kena saya bincang. Okey, jom. Tadi saya ada baca mengenai peranan masjid sebagai pusat pendidikan pada zaman Rasulullah. Awak tahu ke apa tu peranan masjid tu? Saya tahu peranan masjid pada zaman Rasulullah ialah pusat ibadah, pendidikan, masyarakat, ekonomi dan pembangunan sosial pada zaman Rasulullah. Walau bagaimanapun peranan dan fungsi masjid ini telah berubah mengikut perubahan masa dan zaman. Saya pun ada juga isi nak diberitahu, iaitu faktor pencapaian kejayaan masjid. Yang pertama, infrastruktur masjid yang baik. Yang kedua adalah pengurusan dalaman masjid yang baik. Dan yang ketiga adalah ahli jemaah masjid yang baik. Dengan adanya tiga-tiga ini dapat menjamin kejayaan di dalam masjid. Terima kasih Rahman. Rahman, itu bukan Buldani ke? Lah, berani lah. Macam jauh dengan Rahman. Buldani! Kau lah! Korang apa khabar? Lama tak jumpa? Awak apa? Baik. Lama tak jumpa korang. Jadi korang duduk, aku tengok korang bincang apa cuba share sikit. Kami tengah bincang tentang peranan masjid sebagai pusat pendidikan pada zaman Rasulullah. Awak ada tahu apa-apa mengenai tajuk ni tak? Ada. Kita ada baca tadi, tak adalah banyak sangat kan. Sebagai pengetahuan je lah. Tadi kan dia cakap peranan ni sebenarnya berubah dari masa ke masa. So untuk pada masa sekarang ni dan juga akan datang, peranan masjid ni akan berubah. Salah satu peranan adalah untuk mendekatkan lagi diri kepada ketakwaan untuk bagi umat Islam. Dan yang keduanya adalah untuk merapatkan lagi silaturahim, hubungan silaturahim. Sebab kita tahu kita ni bukan satu kaum je, ada banyak kaum kat dunia ni. So masjid je lah yang tempat untuk kita berkumpul semua, berkenalan-kenalan. Jadi kita boleh dapat merapatkan silaturahim sama. Ya betul. Peranan masjid yang baca yang hari tu, dia ada cakap juga sebenarnya peranan masjid ni untuk buat kita aman. Tak ada orang yang takut, tak ada perasaan takut kat dunia. Sebenarnya dapat macam tu. meningkatkan takwa pada diri. Takwa pada diri. So, itu je lah banyak sedikit yang saya baca. Terima kasih Berani. Sama. Amatan short film tadi menarik tak? Jadi kesimpulannya, masjid boleh dikatakan satu institusi yang boleh dipercayai dalam melaksanakan aktiviti yang mendatangkan keuntungan kepada umat Islam. Antara aktiviti-aktiviti masjid ialah tempat beribadah, tempat penyebaran ilmu, terutama pada zaman Rasulullah dan sebagainya.
Peranan masjid ialah sebagai pusat pembangunan Islam, pusat tamadun Islam, pusat pencabahan penilaian, pusat santapan rohani, pusat penjagaan ayat-ayat suci, pusat penyelesaian masalah dan pusat kebajikan Islam. Cabaran utama bagi institusi masjid ialah ia datang dari umat Islam itu sendiri. Masjid pada masa kini hanya digunakan untuk beberapa aktiviti saja. Contohnya solat Jumaat, solat Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha sahaja yang kita nampak umat Islam bermusuh datang untuk menunaikan solat secara berjemaah. Oleh itu, kita perlu bertindak segera supaya budaya sembahyang berjemaah perlu diterapkan di dalam hati kanak-kanak, supaya mereka menjadi penyambung budaya yang baik pada masa hadapan. Nampak sesuatu? Like, komen, share, Kongsikan. subscribe YouTube channel kami.